Selamat menonton video ini. Hari ini saya akan menceritakan kedatangan Buddha di negara kita. Sebelum itu, saya akan mengenalkan kemunculan agama Buddha yang paling awal. Agama Buddha diasaskan oleh seorang putera India bernama Siddhartha Gautama. Inspirasi kepada baginda untuk menubuhkan agama Buddha di India adalah untuk menyelesaikan masalah kehidupan masyarakat India. Hal ini kerana kehidupan orang India pada masa itu sangat sengsara dan tidak konsisten. Contohnya, mereka tidak mempunyai agama yang dominan. Jadilah setiap kumpulan etnik mempunyai kepercayaan yang berbeza. Oleh sebab itu, baginda telah masuk ke hutan dan bertapa di bawah sebuah pokok bodhi sepanjang 6 tahun sehingga baginda mencapai tahap kesedaran. Pada masa dahulu, agama Buddha tidak ada apa-apa catatan yang berbentuk dalam penulisan, tetapi hanya ada pengajaran agama secara lisan. Selepas 500 tahun kemudian, masa bertulis mula di perkembangan, barulah catatan berkaitan agama Buddha yang formal telah wujud. Selepas beribu-ribu tahun warisan, agama Buddha telah diklasifikasikan kepada 3 aliran yang berbeza, iaitu aliran Theravada, aliran Mahayana dan aliran Vajrayana. Ketiga-tiga aliran ini dibezakan dengan tahap ajaran Buddha yang berbeza dan masih dipraktiskan di seluruh dunia. Aliran Theravada adalah aliran tahap pertama dalam agama Buddha kerana ia telah mengekalkan adat rezam Buddha yang paling asli, dan aliran ini telah diperkembangkan di negara-negara Asia Tenggara, termasuklah alam Melayu pada masa itu. Inilah pengenalan bagi kemunculan agama Buddha. Jom masuk ke seksyen seterusnya untuk menyambungkan cerita-cerita agama Buddha berkaitan dengan topik besar kita hari ini, iaitu kedatangan agama Buddha ke Malaysia. Dalam seksyen ini, saya akan menceritakan kedatangan agama Buddha di Malaysia. Sejarah yang berkaitan dengan penyebaran agama Buddha telah bermula pada masa alam Melayu disebabkan oleh aktiviti perdagangan antara alam Melayu dengan pedagang-pedagang India. Agama Buddha dapat disebarkan secara mudah di alam Melayu kerana pada masa itu penduduk tempatan tidak mengamalkan sebuah agama yang spesifik, manakala mereka lebih memiliki kuasa ajaib dalam sebuah objek. Oleh sebab itu, beberapa kerajaan Melayu dalam sejarah kita telah mengamalkan agama Buddha, iaitu Kerajaan Kedatuk dan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini menyebabkan agama Buddha kita di Malaysia lebih berbeza berbanding dengan tempat lain kerana pada masa itu, kedatangan imigran-imigran Cina juga telah mempengaruhi agama tersebut. Contohnya, mereka bermula untuk membina kuil-kuil Buddha di tanah Melayu secara besar-besaran. Maknanya, agama Buddha ini bukan lagi hanya diamalkan oleh kaum Hindu, tetapi juga dipraktiskan oleh kaum Cina. Melalui pengenalan awal tadi, kita tahu agama Buddha ini telah dibezakan kepada 3 aliran. Tetapi, apa yang jadi agama Buddha di Malaysia ini berbeza daripada tempat lain adalah sebab Malaysia telah mengamalkan 3 aliran ini. Hal ini kerana kaum Hindu mengamalkan aliran Theravada yang paling asli, manakala kaum Cina yang datang dari China telah mengamalkan aliran Mahayana. Selepas Malaysia ditubuhkan, kedua-dua aliran ini masih diadakan, tetapi pada tahun 1977, aliran Vajrayana juga dikenalkan di Malaysia. Saya harap pengenalan ini memberi anda gambaran ringkas tentang bagaimana agama Buddha datang dan berkembang di negara kita dan menjadi seperti yang kita ada pada hari ini. Seterusnya, kita akan masuk ke perkembangan agama Buddha di Malaysia. Semasa penjajahan kuasa barat, agama Buddha di tanah Melayu hanya terlibat 2 aliran, iaitu aliran Theravada dan aliran Mahayana. Selepas kemerdekaan dan Malaysia telah ditubuhkan, aliran Vajrayana telah dikenalkan di sini. Aliran Vajrayana dapat diperkembangkan di Malaysia adalah disebabkan oleh usaha kedua-dua pihak, iaitu sekumpulan penganut Buddha dari Taiping serta 2 orang tokoh, iaitu Tuku Urgyen Rinpoche
dan Ranjung Rikpe Dorje atau dikenali sebagai Karmapa ke-16. Kumpulan penganut Buddha ini telah pergi ke India untuk menjemput Tuku Urgyen Rinpoche dan Karmapa ke-16 untuk datang melawat Malaysia dan memberikan ajaran-ajaran aliran Vajrayana. Ceramah agama tersebut telah diadakan pada 23 Oktober 1976 di Gua Kong Chinem dan Kuil Kuan Yin Kok. Pada hari tersebut, terdapat seramai 1,000 orang telah menghadiri ceramah tersebut dan sebanyak RM7,000 wang sumbangan telah diberikan kepada Karmapa ke-16 daripada para penganut. Tetapi, sebelum Karmapa ke-16 kembali ke India, beliau telah menderma wang sumbangan tersebut untuk membina Kuil Buddha aliran Vajrayana yang pertama di Malaysia, iaitu Karma Kagyu Dharma Society Kuala Lumpur. Perkara ini penting kerana ia menandakan titik permulaan penyebaran agama Buddha aliran Vajrayana di Malaysia. Penubuhan kuil ini telah disiapkan pada tahun 1977 dan kuil sebegini semakin bertambah di negara kita dari tahun ke tahun. Melalui kajian, saya menjumpai senarai kuil Buddha yang mencatatkan sebanyak 24 kuil Buddha telah dibina dari tahun 1977 hingga 2004 dan kuil-kuil ini masih wujud serta beroperasi. Selain daripada itu, salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan agama Buddha semakin mudah adalah disebabkan oleh ciri-ciri kuil yang istimewa di Malaysia telah menarik para penganut untuk mempelajari ajaran agama Buddha. Apa yang menjadi kuil Buddha di Malaysia itu berbeza berbanding dengan kuil tempat lain adalah dari segi bentuk seni bina yang unik, ukiran patung Dewa Buddha yang pelbagai jenis dan juga pelbagai-bagai peralatan telah digunakan dalam kuil tersebut semasa upacara keagamaan. Contohnya, kuil Buddha di Malaysia biasanya dicat dengan pelbagai warna, terutamanya warna merah. Selain itu, dinding kuil akan diukir dengan tulisan bahasa Tibet dan juga lukisan patung Dewa Buddha. Manakala shilling kuil akan mempunyai corak mandala. Peralatan pula, Sami Buddha biasanya akan menggunakan vajra dan kanta iaitu loceng tangan semasa upacara keagamaan. Di luar kuil, mempunyai sebuah fasiliti yang dikenali sebagai Money Prayer Wheel. Fasiliti ini akan digunakan oleh para penganut. Mereka akan memutarkan Money Prayer Wheel ini mengikut putaran jam dan tujuannya adalah untuk menghalau segala benda yang bersifat negatif. Ciri-ciri kuil ini telah mewujudkan satu sistem budaya bagi agama Buddha dan sistem budaya ini adalah unik dan menjadikan budaya Buddha lebih dihargai oleh orang ramai. Pada tahap awal, agama Buddha disebarkan di dalam bahasa Tibet kerana aliran Vajrayana di Malaysia berasal dari Tibet. Hal ini menyebabkan sutra dan mantra yang digunakan semasa upacara puja kebanyakan ditulis dalam bahasa Tibet. Oleh itu, penterjemah amat diperlukan semasa upacara keagamaan. Pada masa itu, bahasa pengantar yang digunakan bagi para penganut untuk memahami ajaran Buddha adalah bahasa Inggeris. Namun, tahap seterusnya, bahasa pengantar tersebut telah diganti oleh bahasa Mandarin. Bagi memudahkan masyarakat Cina memahami ajaran agama Buddha, terdapat usaha dari ahli jawatan kuasa kuil untuk menghasilkan sutra atau buku mantra yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris atau bahasa Mandarin dan buku ini akan disediakan bagi para penganut ketika upacara keagamaan. Bukan itu sahaja, ahli jawatan kuasa kuil dan para penganut juga berusaha untuk menyebarkan agama Buddha melalui pelbagai media seperti surat khabar, risalah dan juga keratan akhbar rasmi. Akhir sekali, pada tahun 2012, Vajrayana Buddhist Council of Malaysia atau dikenali sebagai VBCM telah ditubuhkan di dalam negara kita untuk menyatukan semua pertubuhan atau kuil-kuil Buddha di Malaysia.
Tujuan utama VBCM adalah berperanan untuk mengekalkan budaya Buddha dan mengendalikan hal-hal jemputan sami-sami Buddha dari luar negara. Kadang-kadang, VBCM juga akan bekerjasama dengan pertubuhan perwakilan agama Buddha lain supaya dapat mengamalkan semangat perpaduan agama Buddha di Malaysia. Akhir kata, saya berharap agar agama Buddha dapat dihayati dan dikekalkan oleh kita semua agar generasi muda kita memahami betapa sukarnya untuk menyebarkan dan mengembangkan agama dalam sesebuah negara, dan saya percaya itulah objektif utama yang mahu disampaikan oleh kos penghayatan etika ini. Sebelum video ini tamat, saya ingin mengucapkan terima kasih di sini kepada Lubao J dan Rahila Omar dari Universiti Kebangsaan Malaysia kerana memberikan saya rujukan literatur yang baik terhadap topik perkembangan agama Buddha di Malaysia dari 1977 hingga 2012. Sekian, terima kasih.